nantikan Al-Fadhil Ustaz untuk bersama-sama dengan kita sebentar saja lagi insya-Allah. Tu dia. Saya dah nampak Ustaz. Sebentar. Saya jemput Ustaz masuk dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz? Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Seronoknya saya berkongsi skrin dengan Ustaz hari ini, Ustaz. Alhamdulillah, terima kasih kepada pihak TM Ipoh yang sudi jemput saya untuk ber-live online pada petang yang mulia ini, tengah yang mulia. Ya. Masya Allah. Ustaz sihat Ustaz? Hari ini hari yang ke-19, besok dah masuk ke 20 Ustaz. Hidung berair sikit. Itulah, Alhamdulillah. Terima kasih dah Ustaz sudi meluangkan masa walaupun dalam keadaan hidung berair tu masih lagi bersama-sama dengan kami di TM Perak khususnya insya-Allah. Untuk makluman Ustaz, kita live di 2 tempat, termasuk Ustaz punya tempat, tiga tempat lah kot, di FB Ustaz ya. Ustaz share sekali kan. Lepas tu Ustaz. Apa? Okey dah. Sebab bab mesti anak saya yang uruskan, saya tak pandai. Ya. Sebagai admin lah sekarang bulan PKP ni, dia sebagai admin lah. Okey, tak apa, save bajet sikit Ustaz pakai anak saya. Betul. Baik Ustaz. So kita live di FB Bakit Perak, dan untuk makluman Ustaz, Bakit stands for Badan Kebajikan Islam Telekom Malaysia Perak. Dan kita juga live di FB TM Perak, yang mana TM Perak ni kita close group, yang FB Bakit ni kita open to all. Siapa saja boleh menonton live kita pada hari ini insya-Allah. Dan saya juga ingin mengalu-alukan kalau ada di FB TM Perak kehadiran Encik Mio Syarif Anwar Ahmad Radwan, Pengurus Besar Negeri TM Perak, dan kita juga mengalu-alukan kehadiran Naib Yang di-Pertua Bakit Perak kita, iaitu Encik Hassan Ismail. Terima kasih di atas kesudian untuk bersama-sama dengan kami pada hari ini. Baik, saya kenalkan diri saya Ustaz. Nama saya Haji Nazri daripada TM Perak, salah seorang pegawai di sini, dan saya sangat teruja dan mengalu-alukan kehadiran Al-Fadhil Ustaz Haslin di FB Live kita pada hari ini untuk ceramah perdana nuzul Al-Quran pada tahun ini insya-Allah. So, saya mulakan Ustaz ya? Ya, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ftah alaina hikmataka wansyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya muliakan Al-Fadhil Ustaz Haslin Baharim, atau lebih mesra dikenali sebagai Ustaz Haslin Bollywood, penceramah kita pada hari ini. Terima kasih Ustaz sekali lagi di atas kesudian untuk bersama-sama dengan kita untuk live di FB Bakit Perak bagi ceramah perdana nuzul Al-Quran tahun 1441 Hijrah. Sebelum saya serahkan majlis kepada Ustaz, saya ingin memaklumkan kepada semua sahabat-sahabat anggota-anggota TM Perak yang mana tabung Ihya Ramadan kita telah pun ditutup pada 8 hari bulan hari itu, dan Alhamdulillah hasil daripada kutipan 900 anggota di TM Perak ni, kita telah berjaya mengumpul lebih kurang ringgit Malaysia RM12,000. Alhamdulillah. Dan kutipan itu akan kita edarkan kepada mereka yang memerlukan, dan juga all the frontliners kita, polis, gerakan dan juga bomber, semua sekali lah, untuk mereka adakan majlis juadah berbuka di tempat bertugas masing-masing insya-Allah. Dan saya mewakili Bakit Perak dan khususnya TM Perak mengucapkan jutaan terima kasih. Semoga Allah menerima amal ibadat kita, sedekah kita pada tahun ini, dan semoga kita dikurniakan ganjaran yang lebih berlipat ganda lagi. Baiklah, saya tahu semua dah tak nak dengar dah saya cakap, semua dah tak sabar sebenarnya nak mendengar ceramah kita hari ini yang akan disampaikan oleh Ustaz Haslin. Maka dengan ini Ustaz, dengan tajuk kita pada hari ini, Syafaat Al-Quran. Wow.
kita pun sudah nak berada di 10 malam yang terakhir. Orang kata kalau lari tu nak kena pecut dah ni, 10 malam yang terakhir. So mungkin Ustaz boleh tiupkan sedikit semangat untuk kita semua untuk lebih rapat dengan Al-Quran, untuk kita penuhkan, mengisikan malam-malam kita yang terakhir ini bersama dengan bulan Ramadan dengan lebih berfaedah. Tanpa saya buang masa lagi, saya serahkan kepada Al-Fadhil Ustaz Hasli. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Terima kasih kepada Tuan Haji Nazri. Sekarang ni Tuan Haji Nazri di rumah ke atau di pejabat? Di rumah Ustaz. Memang masih bekerja di rumah ya? Yeah, work from home. Ya, betul. Okay, work from home. Okay, Alhamdulillah. Ala kulli hal, saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak Bakit sendiri yang sudi berjemput saya pada tengah hari yang barakah ini dan di bulan yang barakah ini. Dan saya rasa pernah Bakit panggil saya, diundang ke Ipoh, tetapi ditangguhkan, tak silap saya lah sebab-sebab tertentu. Jadi Alhamdulillah pada tengah hari ini ataupun ialah nak masuk kira petang lah ni. Ya, kira PM ni kira petang lah. Jadi di petang ni atau tengah hari ini dapat juga kita bertemu dan berbicara insya-Allah pada malam pada petang yang mulia ini. Jadi Alhamdulillah kita masih lagi diberi peluang oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk bertemu dengan bulan Ramadan yang mubarak ini. Di mana saya yakinlah kalau sahabat-sahabat seperjuangan dalam Telekom Malaysia di Perak ataupun di Ipoh khususnya, mungkin ada di kalangan ahli-ahli Bakit sendiri, mereka tidak sempat atau tidak beri peluang untuk bertemu dengan Ramadan yang baru ini pada 1441. Jadi kita yang mendapat menjadi tetamu Ramadan Al-Mubarak ini, sudah tentulah kita kena memahami bahawasanya kenapa dia panggil bulan Ramadan Al-Mubarak. Ramadan Mubarak ni maksud dia, memang dalam Quran tersebut antara diberkatkan Al-Quran itu diturunkan dalam bulan Ramadan. Keberkatan yang ada pada bulan Ramadan ialah diturunkan padanya bulan Ramadan. Itu tak dinafikan dan tidak diragukan. Memang jelas di dalam Al-Quran sebut bulan Ramadan diturunkan Al-Quran. Sama ada turun sekaligus daripada Lauh Mahfuz ke langit dunia ataupun Baitul Izzah, ataupun daripada Baitul Izzah diturunkan secara berperingkat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bulan Ramadan. Jadi bila sebut tentang Quran ni, ada orang mungkin dalam confused juga sebab dalam suratul Qadar ayat yang pertama, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Diturunkan Al-Quran, kami turunkan Al-Quran pada malam Al-Qadar. Jadi bangunnya hari Ahad dan semalam cuti gantian adalah 17 Ramadan. Adakah 17 Ramadan itu malam Al-Qadar? Maksud dia, tak perlulah kita tunggu 20 malam yang terakhir untuk kita mencari Lailatul Qadar. Jadi sebab kita dah tahu dah, sebab Al-Quran kata, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Dan kita menjadikan 17 Ramadan itulah malam yang diturunkan Al-Quran. Jadi berdasarkan dalil ini, maka takkanlah Lailatul Qadar datang lagi lepas malam 20. Ini persoalan dia. Maka secara ringkasnya ingin saya berikan jawapan kepada kekeliruan ini, iaitu Al-Quranul Karim, berkatnya Al-Quranul Karim ni diturunkan, berkatnya bulan Ramadan ni kerana diturunkan padanya Al-Quran secara sekaligus daripada Lauh Mahfuz. Lauh Mahfuz ini iaitu disebutkan sebagai tempat catatan yang ditulis
padanya ketetapan sekalian makhluk Allah Subhanahu wa taala sehinggalah hari kiamat. Ini Lauh Mahfuz. Ya, sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Abi Al-Iz Al-Hanafi dalam Aqidatul Tahawiyahnya, di pandangan dia, yang mana Lauh Mahfuz ini dibuat daripada lembaran, dia dibuat daripada dibuat daripada mutiara putih. Mutiara putih. Dan lebarannya itu luahnya helaian tadi ni antara langit dan bumi. Dan tulisannya itu ditulis dengan daripada cahaya. Tapi ringkas nak ceritanya Lauh Mahfuz ini, maka di situlah Quran dibentuk atau disebut oleh Allah sekaligus. Yakni dalam bahasa sekarang ni, dalam mushaf Osmani, Rasam Osmani, dalam Quran yang dibaca ada 604 muka surat sekaligus diturunkan ke Baitul Izzah, ke langit dunia, ialah pada malam Al-Qadar. Itu dikatakan Quran turun, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Barakahnya bulan Ramadan kerana Quran diturunkan pada malam Al-Qadar. Tarikh bila? Wallahu a'lam. Allah saja yang mengetahui. Ulama tak bincang benda ni. Maka kalau kebetulan waktu itu ialah waktu 25 lah turun. Tapi ulama tak bincang. Ya. Ulama bincang tentang kenapa disebut Al-Quran pada malam Al-Qadar sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda taharrau lailatul qadri fi ashril awakhir min Ramadan. Carilah kamu Al-Qadar pada malam-malam terakhir daripada bulan Ramadan. Maksud dia ialah 17 Ramadan Al-Quran mula diturunkan ke atas Nabi SAW pada malam 17 kepada Rasulullah SAW dengan memulakan ayat Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Sehinggalah sampai ke tahun 22 bulan dan 22 hari atau dipanggil 23 tahun, iaitu ayat terakhirnya pada suratul Baqarah ayat 281, wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. 9 malam sebelum kewafatan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu ayat permulaan dan ayat akhir. Ayat akhir tak dinyatakan, itu saja itu. Tak disebut tak kata bila Nabi meninggal. Katakan Nabi meninggal pada 12 Rabiul Awal. Maknanya 5 bulan Rabiul Awal. Itu maksud dia. Tapi yang disebut dibincang oleh para ulama ialah iaitu Al-Quran diturunkan dalam bulan Mubarak ni. Kenapa Mubarak? Kenapa diberkati? Mubarak ni isim maf'ul dalam bahasa Arabnya. Kenapa bulan Ramadan ni diberkati? Sebab diturun ke Al-Quran. Itulah sebesar-besar rahmat yang Allah berikan kepada umat Islam atau umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah kalau kita lihat dalam bahasa mudahnya, ya, Al-Quran ini yang disebut dilafazkan sendiri oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu kalau kita memegang Al-Quran dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan selamat. Lan tadillu, kamu nescaya tidak akan never. Tidak sesekali kamu akan tadillu, sesat, jika intamasaktum bihima, kalau kamu pegang dengan Al-Quran, berpegang dengan yakni Quran atau sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini asas. Ya, sebab itulah tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat, khususnya kepada Bakit sendiri dan juga ataupun umumnya kepada kita-kitaan TM, Perak ataupun Ipoh, yang kita kata alhamdulillah sebab Allah berikan kita peluang lagi untuk menjadi tetamu Ramadan.
Ini yang paling utama. Oleh itu, apa yang perlu kita laksanakan, yang perlu kita lakukan ialah tidak lain tidak bukan hendaklah kita mengambil peluang tidak belum tutup kipas ni jauhkan sikit. Harus kita mengambil peluang. Yang pertama, kita baca Al-Quran. Baca Al-Quran. Kira itu sepaling-paling lemah. Kenapa Ustaz cakap paling lemah itu ialah baca? Sebab Al-Quran ini ada peringkat-peringkatnya yang betul-betul nak menjadi Ahlul Quran. Iaitu selain daripada baca, kita kena faham. Cuba sahabat-sahabat warga Telekom Malaysia Perak ataupun Ipoh khususnya, ataupun warga ahli-ahli Bakit. InsyaAllah untuk pengetahuan Tuan Haji Nazri, saya bila 27 hari bulan jemputan Bakit juga di surau di Menara Rebung di Kuala Bangsar. Yeah. Tapi buat atas nama jemputan, dia orang buat macam Kuala Zohor lah, jemputan surau. InsyaAllah. Alhamdulillah saya dengan TM di HQ lah, TM di Jalan Bangsa ataupun ni, hubungan kami Alhamdulillah. Saya rasa sebelum Ramadan buat forum sekali dah banyak kali lah. Dengan Ustaz Syarizal, saya Ustaz Syarizal nama. Syahrizal. Syahrizal. Kemudian sepatutnya 4 hari bulan 4 baru-baru ni pun kalau ikut ada perkumpulan lah orang perempuan, isteri-isteri. Tak silap saya, persatuan perempuan ni di bawah Telekom sendiri, Bakit sendiri juga buat orang kata buat seminar sehari di Concord, tak silap saya lah, di Shah Alam. Saya dengan moderator Ustaz Zakaria Osman, moderator di Raja tu yang selalu dalam forum perdana tu. Tapi sebabkan kekangan COVID-19 dan juga PKP ni, so ditangguhkan kepada tarikh-tarikh yang sepatutnya insya-Allah. Jadi hubungan dengan Telekom ni memang sebab sekarang ni pun pakai internet Telekom. Alhamdulillah. Baru ingat nak promote kat Ustaz tadi. Kami ni di Kuala Selangor ni masih belum ada lagi yang jenis apa nama Long? Unify tu belum ni lagi. Dia pakai yang biasa saja. Jadi Kuala Selangor ni agak ulu sikit kot, dia lambat dia masuk. Jadi insya-Allah. Jadi kita pun dah dia punya sikit apa nama tadi? Megabyte-nya sikit. Jadi tu kadang-kadang kita nak buat live malam tu, Allah, memang yalah ibarat macam duduk dalam kampung dia luar bandar ni, mungkin yalah insya-Allah akan sampai kot kita dah adu dah ya. Sebab penempatan ramai, ada ratusan ribu rumah di sini. Jadi yang pertama sebut tadi pada paling selemah-lemah kita dengan Al-Quran ini ialah baca. Makin Haji Nazri tepuk sahabat kata, paling lemah pun baca. Jadi Allah ni dia Allahu Akbar. Kan ni kita kata Allah ni sayang sungguh dengan kita umat Muhammad ni. Allah sayang ni. Dalam bahasa mudahnya, umat lain ni macam dia anak tirikan lah. Dalam bahasa mudah begitulah. Yeah. Sebab apa? Hidup kita tak panjang, tapi amalan kita ni tinggi. Umat-umat Nabi dahulu hidup ratusan tahun sampai umur 1000 tahun. Tapi ya Allah, berapa orang saja yang dapat duduk dengan Nabi mereka. Tapi kalau umat Nabi Muhammad ni punyalah sayang Allah ni. Allah puji dalam Quran jelas, kamu adalah umat yang paling baik. Kuntum khaira ummatin. Kamu adalah umat yang paling baik. Sebab itunya dalam bahasa mudahnya,
Allah disebutkan Ramadan ini berkat, diturunkan Al-Quran, bukan pasal apa tau. Mungkin orang nak bincang tentang Al-Quran, kitab sebagai munazimul hayat, sebagai undang-undang manusia dan sebagainya. Tak. Tapi nak bagi tu sebenarnya Al-Quran ni rahmatan linnas. Kita tak bincang rahmatan lil alamin tu cerita yang lain kan. Rahmatan linnas atau rahmatan lil alamin lah. Ambil lah sikit bahasa tu. Sebab Allah ni bila jadikan kita kan, Al-Quran ini bila Allah jadikan kita ni dengan memegang atau mengambil panduan hidup dengan Al-Quran, bermakna Allah cipta manusia, kemudian Allah buat undang-undang siap-siap. Ini contoh. Sebab tu kita hidup tak macam binatang, tak macam haiwan. Kita hidup tak macam tumbuh-tumbuhan. Kita hidup sebagai insan, manusia. Allah cipta kita, Allah buat menu. Allah buat manual. Yang Allah buat undang-undang, Allah buat peraturan. Term and condition, macam mana kita nak perfect dalam life kita, dalam kehidupan kita. Dia jadikan Al-Quran. Sebab ini tanda sebagai rahmatan lil mu'minin, rahmat bagi orang yang beriman kepada Allah, dan rahmatan linnas. Dalam ayat lain sebut rahmatan linnas. Ya ayuhan nas. Tu. Qad ja'akum mau'izatun min rabbikum. Datang satu peringatan ini Al-Quran. Itu wahai manusia. Maksud Al-Quran ini for all. Al-Quran ini untuk semua. Depa kalau ikut, insya-Allah mereka tidak akan sesat jalan. Walaupun dalam bahasa mudahnya, contoh peraturan tentang langgar, orang mabuk langgar polis mati, orang mabuk langgar pekerja bandaraya mati. Berzina dan macam lagi, Quran telah jelaskan. Maksud dia bukan setakat untuk orang Islam, bahkan untuk orang bukan Islam sekalipun, jika mereka memahami tentang function of Al-Quran itu sendiri atau fungsi Al-Quran itu sendiri. Sebab itulah saya nak bagi tahu tuan-tuan sekalian, sahabat-sahabat sekalian, Tuan Nazri pada petang ini. Kalau kita lihat, saya nak sebut kupah tu. Ni kalau sejam tak cukup ni, mungkin dalam 2-3 jam. Kan? Pakai kerja lah kan. Haji Nazri tak apa, work from home okey lah, boleh dengar kan. So, yang baca ni, sebab tu baca Quran ni, adalah pada saya, sebab peranan dia banyak. Dia ada 3-4 benda lagi. Saya ringkaskan. Yang keduanya, dia panggil memahami Al-Quran. Sebab tu dalam banyak kitab-kitab ada sebut pada kita, Al-Quran ini dalam bahasa mudah hanya ialah ada 3 peringkat. Kalau boleh, sahabat-sahabat boleh tulis dalam mata. Yang pertamanya ialah Quran ni, kita dengan Quran ialah bertadabbur. Saya tengok soalan balik. Kenapa bulan Ramadan, bulan yang diberikan keberkatan yang begitu banyak? Bukan nak bincang pasal solat tarawih, bukan nak bincang pasal puasa tu sendiri, tetapi Al-Quran. Al-Quran. Sebab Al-Quran ni ada 3 peringkat. Yang pertamanya tadabbur. Yang keduanya tafaqquh. Yang ketiganya ta'amul. Apa ke benda yang Ustaz kata dia tafaqquh cakap dalam Melayu dia kan. Mikir ni tak faham kata dia. Akan contoh begitu. Tadabbur ialah iaitu baca dan teliti. Baca dan teliti. Ini ada lagi ni. Ini baru 2, baca dan teliti. Apa maksud baca dan teliti? Iaitu bila kita baca dengan penuh penelitian, bit tajwid wa bit tahsim. Baca dengan penuh tajwid, insya-Allah. Sebab itu orang kalau dia baca, dia rasa cinta Al-Quran, dia baca teliti, maka bit tajwid, bahkan Nabi sebut, bukan di kalangan kami orang yang tidak melagukan Al-Quran. Mana bacaan dengan penuh suara yang baik. Sebab tu kalau orang yang baca Quran dia pandai, baca mengaji dia sedap, insya-Allah bagi mic suruh menyanyi lagu apa pun pasti sedap. Kan? Kalau dia baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Dengar tu, bukan nak muji diri tu Haji Nazri Dengar tu, tak suruh menyanyi. Contoh kan? Suruh menyanyi. Apa nama ni? Nyanyi lagu apa
Rozana, kau gadis zamanku. Boleh insya-Allah. Tapi tak semestinya orang yang pandai menyanyi. Tanya artis-artis. Yang pandai menyanyi, bila baca Quran tak mestinya sedap mengaji dia. Inilah saya kata, Quran ini kalau orang nak suara sedap, baca Quran bagi sedap. Confirm sedap. Kan? Ini contoh dia. Kecuali artis suara sedap, dia kena belajar bagi elok, insya-Allah lah dia akan jadi sedap juga. Tetapi Quran ini bukan benda macam kita belajar grammar Inggeris. Bukan kita macam bahasa Arab, kita baca-baca gitu, nahu, sorak sebagainya. Atau bukan belajar bahasa Jerman, Spain dan sebagainya. Tapi Al-Quran ni bila baca dengan penuh teliti. Nun mati bertemu dengan nun, apa hukumnya? Nun mati, mim mati bertemu dengan huruf dha, apa hukumnya? Kan, baris, baca mana-mana, apa dia katakan, apa nama ni, mad asli dan sebagainya. Baca 2 harakat. Ini orang yang baca dengan teliti. Contoh dia, wajaat. Kenapa panjang? Mat wajib muttasil bagi contohnya. Kenapa? Kerana orang yang baca dengan penuh teliti. Yang situ saja ni Haji Nazri dan juga sahabat-sahabat bakit yang lain, belum tentu kita lepas lagi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sebab itu saya kata, kalau benda ni cukup boleh melambangkan dia akan jadi peneman kita di syurga, macam tajuk yang kita bincang hari ni, Quran sebagai pensyafaat di hari kiamat, subhanallah. Ya, syarat apa dia? Bila baca, kena hati-hati. Bukan kod dan je, berhenti kod dan dia je. Kan? Idza jaa nasrullah, sama wal fath. Baca ikut dan dia je. Maka memang dia ni tak belajar tajwid. Dia tak belajar tajwid. Ini contoh dia. Dia baca alhamdulillah rabbil alamin, ar-rahman, ar-rahim. Memang dia ni tak belajar tajwid. Dia tak teliti. Ini dia. Ini special. Kita walaupun orang Arab, saya pernah bertalaki dengan orang Arab sendiri pada tahun berapa saya tak ingat dah, 2-3 tahun lepas. Seorang VIP ajak dia pergi teman dia, lepas tu apa nama ni, VVIP punya orang lah. Kata Ustaz, ajaklah rumah sekali, jom saya sponsor, kita pergi umrah. Kita dah pergi dah umrah, kata ni dalam bulan berapa? Dah dia ajak umrah, siapa tak nak pergi kan? Di bulan Ramadan pula tu. Jadi dia ada staff dia di Jeddah. Staff dia ni orang Arab. So bila dekat Madinah tu, dia kata Ustaz, semua semak saya baca Quran. Okey, boleh kata. Ya, ni pangkat Tan Sri lah, orang Tan Sri. Jadi kita pun dengar dia baca. Okeylah, dia bacalah cara dia. Jadi bila bagi dekat orang Arab tu baca, ya Allah, dia macam-macam berita buletin utama. Mula-mula berita penting. Sepatutnya mula-mula berita penting. Kan, patut gitu. Dia baca mula-mula berita penting. Kan. Contoh dia kan. Contohlah COVID-19. Kita pegang dia bunyi dia. Dan dia baca Quran, padahal saya tak ada tajwid. Ini orang Arab. Kalau dia tak teliti, Arab tak Arab. Sebab tu Nabi kata, tak ada beza Arab dan Ajam. Melainkan orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada beza. No different between Arabic or non-Arabic. Orang Botel lagi sedap baca Quran daripada dia, hasil akbilat. Orang Kati Kuala Kangsar lagi sedap bacaan Quran daripada dia. Sebab apa? Sebab dia belajar. Sebab Quran ni kena belajar. So, peringkat pertama ialah tuan-tuan nak beritahu, tadabbur ialah baca dan kita teliti. Sebab tu saya yakin pihak Bakit sendiri, Badan Kebacaan Islam Telekom Perak sendiri, maksud dia ada tadarusnya, dia ada apa nama bacaan Qurannya mungkin pagi-pagi dan sebagainya, insya-Allah. Sebab Haji Nazri, Quran ni akhir zaman ni orang jadikan Allah pun sebut dalam Quran, Nabi mengadu, wahai Tuhan, kamu tengoklah kaum aku ni jadikan Quran ni tempat main-main. Maksud dia dalam acara-acara rasmi kita baca Quran. Majlis kita baca Quran. Kita baca, tapi tak, orang kata apa? Walau macam mana pun bukan benda yang salah, bukan haram. Tetapi itulah sekadar yang ada dan berlaku pada kita kebanyakannya. Kan? Tengok Al-Quran sebagai contoh dia. Ramai orang puasa. Kan? Puasa bagus, tetapi dalam bab-bab salat mereka tidak melaksanakan salat 5 waktu. Sedangkan Al-Quran kata aqimus salata lidzikri. Ada ayat
ya allazina amanu kutiba alaikumusiyam, ya, Siap. wahai orang beriman puasa. Kemudian ayat ni dari sudut salat, ayat ni mengatakan jangan kamu mabuk dan sebagainya. Kan contoh dah begitu. Tetapi ramai orang kita ni, ini saya kata tadi ni, kalau nak bincang bab ni memang panjang. Afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Apakah kamu ni ikut sebahagian saja, yang sebahagian kamu tak ikut? Inilah rentetan yang kalau ada masa kita bincang, tak ada masa kita jumpa lagi hari-hari lain insya-Allah. Jadi InsyaAllah. baca Al-Quran dan teliti. Kan? Yang kedua ialah namanya tafaqquh. Tafaqquh ialah belajar dan memahami. Tadi baca ni. Macam mana nak jadi orang yang mutafaqih, orang yang faqih, yang mengetahui, iaitu kita kena belajar. Inilah yang kalau kita lihat ada ulama-ulama dalam bahasa mudahnya Tuan Haji Nazri, yang jenis orang yang tafaqquh ni, masya-Allah, ulama-ulama yang kita tak boleh lawan lah. Dia orang boleh buat kajian. Tuan Haji tahu tak berapa huruf yang ada dalam Al-Quran? Huruf. Jumlah daripada Bismillah, Al-Fatihah, kemudian dicampur semua. Campur Bismillah, Bis, Ba, Sim, Mim, Alif, Lam, Lam, Ha tu, sampai ulang balik, sampailah pada Qul a'udzubillahi malikin nas, sampai hujung sekali itu. Kan? Apa nama ni? Agak-agak Haji Nazri ada berapa huruf? Huruf dicampur tak bercampur? Agak-agak. Jumlah Ustaz Dia bukan jumlah nerbu, tu ayat. Huruf. Jadi ulama-ulama buat kajian. Dia belajar yang dia memahami. Berapa semua dia, sahabat-sahabat sekalian? Iaitu 1,28,000 juta huruf. Ataupun 1.028 million huruf. Wow. Kita bayangkan bukan ulama ni ulama-ulama dulu tu ratusan tahun yang lalu yang duk buat tafsiran, yang duk buat kajian ni. Dia baca, bila dia teliti, dia faham dan sebagainya, dia akan rasa cinta, dia buat kajian. Zaman dulu mana ada zaman kita canggih sekarang ni, macam sekarang ada teknologi tinggi dan sebagainya. Dia orang bayangkan, dia orang boleh bilang sampai 1.028 juta huruf. Ini contoh dia. Jadi nak bagi tahu ya kepada kita bahawasanya orang bila dah rasa minat dengan Quran ini, maka dia akan mengkaji dan terusnya mendalami Al-Quran itu sendiri. Ya. Yang ketiganya ialah namanya ta'amul, dan juga bermaksud amal dan menghayati. Itu asas dia. Jadi nak bagi tahu, kalau kita nak bincang bab Quran ini, masya-Allah, baru ni Tuan Haji Nazri, saya berpeluang malam tadi saya off bersama dengan Profesor Dr. Muhammad Najib bin Abdul Qadir daripada Pusat Kajian Al-Quran dan As-Sunnah, ya, Pusat Pengajian Islam di UKM. Masya Allah. Ini kalau bab dia sembang, saya pun ambil poin-poin dia lah banyak. Saya peringkat dia. Saya nak bagi tahu kenapa Quran ini menjadi pensyafaat kepada ahlinya pada hari kiamat. Ya? Sebab apa Quran ini menjadi mukjizat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa Nabi sebut, kalau kau orang pegang Quran dan sunnah aku, kau orang pasti forever kamu takkan sesat. Sebab mukjizat Al-Quran ini salah satu mukjizat yang hanya sahaja diberikan kepada Rasulullah SAW sebagai mukjizat maknawi. Mukjizat ada dua. Satu mukjizat al-hissi, yang kedua mukjizat al-maknawi. Mukjizat al-hissi ini yang kita tengok, Nabi boleh belah bulan, contoh dia. Ya. Nabi dia banyak boleh pecah kalau Nabi lain tu pecah batu, keluarkan air. Ya, tongkat jadi jadi ular, tu Nabi Musa contoh dia. Al-hissi itu semua ada. Tapi maknawi ni iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan? Habis tak kita Taurat ni tak?
kitab Taurat ni sesuai untuk nabi-nabi tersebut. Sebab apa? Al-Quran ni tak jadi syafaat kat kita, ya. Sebab antara ialah Quran ini, kehebatan Quran ini dalam bahasa mudah, cuba kita tengok. Dia ada 4 rentasan. Rentasan ni ada 4. Ya. Al-Quran merentasi masa sebelum Nabi SAW. Nabi ni agak-agak pernah nyebut Fir'aun ke Tuan Haji Nazri? Tak pernah Tak nyebut. pernah. Tak pernah nyebut. Mungkin Nabi tak pernah tengok Haman, Korun contohlah. Dari segi fizikal. Tetapi Al-Quran merentasi masa sebelum Nabi SAW. Sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu cerita nama Muhammad itu sendiri, saya rasa hanya ada dalam 2, 3, 4 kali saya sebut tentang Muhammad dan sebagainya. Ayat ni lah tuan-tuan kena faham. Disebut banyak Nabi-Nabi Musa, sebut tentang Maryam, tentang apa nama keluarga Imran, Nabi Isa, Nabi Yusuf, ya. Tamah surah Nabi Yusuf tu cerita tentang Nabi Yusuf dengan saudara yang dengki, yang khianat. Ya. Yeah. Tapi kalau tajuk surah Muhammad, sikit je tulisan Muhammad. Lain tu cerita lain. Nampak tak? Tapi kan Nabi Yusuf special, khas. Special tajuk. Yang ni Yusuf tu, cerita Yusuf daripada ke orang perempuan tengok dia handsome, daripada isteri pembesar nak goda dia, nak goda dia lah, kemudian dia masuk penjara, kemudian kisah apa nama ni, kekeringan kemarau berapa tahun ni, 7 tahun kemarau, kemudian datang adik-beradik Nabi Yusuf sampai peringkatnya habis surah tu memang cerita Nabi Yusuf. Dan dalam bahasa mudah, Nabi tak hidup zaman Nabi Yusuf. Nabi doa mana-mana, Nabi dapat maklumat daripada Al-Quran. Tengok yang pertama. Lepas tu kita perlu baca. Kalau siapa baca Quran dan menghayati dia, insya-Allah. Sebab tu saya kalau masuk surah Yusuf ni, Tuan Haji Nazri, sahabat sekalian, kita menitik air mata. Sebab surah Yusuf ni cerita. Kita kan romantis, sikit nak menangis. Hindustan kan. Kita macam mana dia tinggi kan. Lepas tu yang sebab bila dia angkat ayah dia ni kan, duduk tempat tinggi, dia orang pakat sujud, adik-adik kena sujud, walaupun syariat yang dibenarkan untuk masih sujud kepada manusia. Jadi sebagai penghormatan, sujud sebagai penghormatan, bukan kepada Tuhan. Jadi nak cerita kita dengan sebab, masya-Allah. Kan ayah dia kata, kamu ni bohong aku. Kamu kata Yusuf makan dengan apa, janganlah bohong, dengar kamu bohong aku. Kamu kata Yusuf dimakan oleh serigala. Aku tahu apa bohong aku sampai dia buta mata. Kalau dibuatkan perfilman atau penceritaan, memang kita sebab. Anak-anak sanggup tipu ayah. Anak-anak sanggup khianati adik. Ya, anak-anak sanggup nak bunuh adik. Anak cerita ni. Dan saya yakin orang yang paling hebat sedih ialah lebih hebat berhati-hati dengan surah ini, moral of story surah ini Rasulullah SAW. Pada Quran merentasi masa yang sebelum. Dan yang kedua, Al-Quran merentasi masa semasa. Kata masa semasa tentang diturun Nabi seorang isteri Nabi, jamu Nabi madu. Lepas tu Nabi kan isteri dia banyak, dan dah bermadu. Dan ada seorang isteri bila nak berpisah giliran tu, dia bagi Nabi makan madu. Pergi rumah bini sana pula, abang ni makan apa bang? Madu. Saya bau jijik. Dia saja je dia buat macam tu. I tak sukalah madu-madu ni. Biar I bermadu tak apa tahu, tapi I jangan I minum madu. Lalu Nabi SAW, tak apa kalau gitu aku haramkanlah madu. Turun ayat. Ya ayyuhan nabi lima tuharrimu ma ahallallahu laka tabtaghi mardat azwajik. Hei Nabi, kenapa engkau haramkan sesuatu yang aku halalkan kepada kamu? Kenapa kau pandai-pandai haramkan madu? Semata-mata ikut cakap bini hang. Itu bahasa kita lah. Kan? Kenapa kamu haramkan madu yang ku halalkan semata-mata ikut nafsu bini kamu? Itu turun semasa. Dengan keadaan yang berlaku zaman Nabi SAW. Yang ketiganya, akan datang. Tengok akan datang. Akan datang contoh daripada dalam perjanjian Hudaibiyah, Nabi nak pergi buat umrah. Tu kan? Lalu disekat, dihalang. Apa nak datang? Datang minggu tahun depan.
Kan? Jadi kalau kamu nak datang buat umrah kali ini, kami tak benarkan kamu semua buat. Kan? Dalam bunyi suara macam itulah. Dan kalau kamu nak datang juga, kita buat perjanjian, tahun depan kamu boleh datang. Tapi dengan syarat, jangan bawa senjata. Jangan bawa pedang, parang sebagainya. Contoh dia. Lalu bila Nabi balik, dia katakan ayat turun, Inna fatahna laka fatham mubina. Sesungguhnya kami akan berikan kemenangan kepada kamu Muhammad, yakni dengan kemenangan permukaan yang jelas. Tahun depan datang, memang ayat ni bagi tahu rentasan masa yang akan datang. Tu antara dia. Lalu tahun depan datang, memang kota Mekah, idza jaa nasrullah, kita baca dalam surah An-Nasr, jadi dapat kemenangan. Itu antara nak bagi Quran ni. Dia merentasi masa. Yang terakhir adalah Al-Quran merentasi, yakni selepas hari kiamat apa berlaku. Allah cerita dah Quran tentang kalau kita tengok dalam surah Al-Waqi'ah yang rajin kita baca, bagaimana nikmat-nikmat Tuhan bagi. Kemudian kita tengok macam mana Allah cerita, tanya wahai malaikat, Allah sebut dalam dekat malaikat, Halim talati, wahai api neraka, dah penuhkah kamu? Neraka jawab, hal mim mazid, adakah ada tambahan lagi? Luah lagi neraka ni, buat main lah siapa nak masuk neraka ni. Cerita tu bukan zaman Nabi. Cerita tu adalah selepas kiamat. Sebab itulah nak bagi tahu macam manalah Quran ni tak jadi syafaat kepada kita. Ini. Bagaimanalah Quran tu bukan syafaat? Kalaulah macam ni hebat Al-Quran. Sebab tu sahabat-sahabat, tuan-tuan dan puan sekalian, orang yang baca Quran, saya kata orang yang baca Quran dan teliti baca Quran, maka sekarang kita Ramadan, dan kita berpuasa, kita jadi ahli Ramadan. Macam kita jadi Badan Kebajikan Islam Telekom. Kan? Kalau kau tak kerja dengan Telekom, mana boleh jadi ahli Telekom? Betul tak, Ji? Betul, Ustaz. Kalau saya tak kerja dengan Telekom, macam mana saya boleh jadi ahli Telekom? Itu salah guna kuasa namanya. Kan? Jadi, begitu juga dengan bulan Ramadan. Macam mana kau nak dikatakan ahli Ramadan kalau kau tak puasa? Sebab pengkhususan Ramadan ialah puasa. Tarawih itu sebagai, orang kata, nak memenuhkan al-muhtawiyat ataupun ingredient or contents of Ramadan. Yang ni puasa tu sendiri. Jadi macam mana saya nak dapat bantuan, nak dapat mungkinlah daripada Bakit, kalau saya tak jadi ahli Bakit? Dan macam mana kalau saya nak jadi ahli Bakit kalau saya tak bekerja dengan Telekom Malaysia? Maka cakap je lah. Ni contoh dia. Waktu Ramadan, macam mana kamu nak jadi ahli Ramadan kalau kamu tak puasa? Dan macam mana kamu nak perfect puasa kamu kalau dalam masa yang sama kamu tak salat 5 waktu sehari semalam? Subhanallah. Maka tetap sama juga sebab tu kalau sahabat-sahabat ingat lagi, Rasulullah SAW pernah menyebut dalam hadis Sahih Muslim, dalam hadis sebut raghima anfu rajulin thumma raghima anfu rajulin thumma raghima anfu rajulin. Dalam bahasa kita lah, bahasa kasar kita ni, celakalah seseorang, kemudian celakalah seseorang, kemudian celakalah seorang 3 times. At one time, 3 times. Nabi sebut dalam bahasa 3 kali. Malanglah seseorang, kemudian malanglah seorang, kemudian malang. Yang Nabi sebut summa, kemudian. 3 kali malang, 3 kali celaka. Man sebut apa dia? Iaitu dakhala alaihi Ramadan fansalakha lam yughfar lahu. Celaka siapa yang celaka, siapa malang? Orang yang Ramadan datang kepadanya, Ramadan datang jemput dia, tetapi Ramadan bila berlalu, bila dah habis, ni tinggal berapa hari lagi, Ji? 10 hari lagi, Ustaz. 10 hari lagi.
Haji, Nabi kata celaka pasal apa? Bila Ramadan dah nak habis, dah berlalu, sayang orang tu tidak diampunkan dosa dia. Sebab apa? Sebab Allah pilih kita ni jadi ahli Ramadan, tetapi kita tak dapat apa-apa benefit. Kita tak dapat apa-apa authority. Orang kalau jadi ahli bakit ini, dia ada mesti ada dia ada apa nama tu? Apa nama ni? Ada authority dia, ada apa nama ni? Priority dia. Ada keahlian dia Ustaz, ya. Keahlian dia. Sebab kalau dalam bank pun bank ni nampak orang yang simpan duit banyak-banyak juta-juta dalam bank tu, bank bagi special card kat dia. Bank bagi special laluan kat dia. Kalau dekat Shah Alam tu, dekat section berapa tu, dekat Blue Wave Hotel tu, dekat Telekom juga, Shah Alam tu. Kan? Siapa yang dapat kad yang simpan duit banyak ni, dia tak berurus niaga dekat kaunter tingkat bawah. Tingkat 5. Dia panggil premium wax. Parking pun dapat percuma. Sebab apa? Memanglah dalam bahasa sebab dia makin banyak menyimpan dekat bank, bank pun makin suka dengan dia. Bukan bank tak suka orang simpan duit sikit. Maknanya bank akan bagi priority dekat dia. Parking, tunjuk kad tu, okey boleh parking dekat bawah. Kita tidak jenis tu dah lah Maybank yang dekat depan, lebih kurang lah dekat dengan Telekom Malaysia Shah Alam tu. Dah lah parking tak ada. Kena bayar pula sebelah tu. So orang yang ada priority dia boleh masuk dalam. Sebab tu saya bagi tahu, sama juga mana-mana tempat sekalipun. Sebab tu kenapa disebut oleh Nabi SAW, ya, Quran ini kalau siapa yang dekat dengan dia, baca dengan dia sebagaimana kata Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, dia mendengar sami'atu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Kata Abu Umamah Al-Bahili, seorang sahabat Nabi, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, Iqra'ul Quran. Bacalah Al-Quran. Fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabih. Hadis riwayat Imam Muslim. Bacalah Al-Quran. Sebab itu saya kata, kalau dengan baca Quran ini, memang ada ulama bincangkan baca dengan memahami whatever lah kan. Jadi orang yang baca Quran ini dalam bahasa muda, tak sepatutnya perangai dia, akhlak dia ni berbeza, tak sama dengan apa yang disebut dalam Al-Quran. Ni banyak term and condition ni banyak sebenarnya. Kan? Sebab tu saya kata puasa bagus. Puasa ni Masya Allah, lidah terjelan macam Scooby-Doo. Letih buat kerja talarak, suruh panjat tiang Telekom jatuh ke debuk. Letih. Nak tolak tangga Allah, tak larat lah. Contoh dia kan, letih. Ini contoh dia. Jadi, dalam bahasa mudahnya, tapi dia tak solat. Tapi dia tak semayang. Dia sudut. Tapi dia tetap curi tulang. Kan? Buat kerja curi tulang, ponting dan sebagainya. Macam-macam. Ni bulan Ramadan. Ini kita kena ingat. Sebab itu, dalam sebuah hadis yang lain, Allah sebut kepada orang yang bila datang Ramadan, bulan Ramadan datang, Allah pesan, Allah sebut. Allah kata apa dia? Wa ya baghiyal khair aqbil wa ya baghiyal syarri aqsid. Wahai orang yang rajin buat baik, terimalah Ramadan dah mai dah ni. Oi, Ramadan dah mai dah. Hampa memang baik, hampa teruskan kebaikan. Apa lipatkan dulu tiap bulan bagi RM10 sebulan. Derma lah kena bagi RM50. Lipat gandakan kebaikan korang. Kan? Jadi Allah juga pesan apa dia? Wa ya baghiya syarhi, yang rajin buat jahat, aqsir, berhentilah daripada buat jahat. Yang something tu berhentilah. Kan? Ni bulan Ramadan sama aja. Membabikan orang senang je kan. Ada juga orang macam tu. Ni bulan Ramadan ni. Kalau kau marah sekali pun jaga. Ada babi tak apa. Ni babi begini. Ini contoh. Ini rekaan semata-mata. Tidak tekan mana-mana pihak. Kita terpelik. Dalam bulan Ramadan duk makin lahanat. Ini nama ni orang tua ni tak sedar diri. Dah tua bla bla.
buat gambar, walaupun dia benci orang tua tu, dia tak boleh maki hama dalam Facebook. Ini perbuatan-perbuatan orang yang tak kena cara. Dia punya otak ni tak center. Kan? Ini sebutnya, walau kau marah sangat dia pun, jangan caci maki dia. Ambil gambar dia lukis, buat muka dia macam muka bibir tebal lah, telinga, tengkok jatuh. Ini apa motif you? Ini bulan Ramadan bro, guys, ini Ramadan guys. Ini masalah kita. Sebab tu dia kata, orang yang buat jahat, kaki fitnah, cyber trooper, kan? Rat bin Ami, contohlah kan. Jangan kau buat fitnah benda pelik-pelik ni. Berhenti. Berarti saya kata, orang tanya saya, kitab kita ni mula, diary kita ni entah. Ya, saya kata diary kita bermula pada 1 Syawal. Sebab 1 Syawal tu, malam tu Allah ampunkan. Allah sebut dalam hadis. Orang yang puasa dengan penuh keimanan, diampunkan dosa yang telah lalu. Takkan Nabi bohong pula. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Makna malam Syawal tu, kita dapat kalender ataupun diary baru, diary hidup. Yang baru, bersih daripada dosa. So, yang hak ni dah berhenti buat jahat, berhenti. Hak buat baik, teruskan dia punya kebaikan dia. Sebab tu nak bagi tahu sahabat-sahabat sekalian, Nabi sebut, Nabi kata, bacalah Al-Quran, iqra'ul Quran. Kalau ambil dari sudut bahasa, iqra' tu bacalah. Tapi kalau istilah baca tu maksud dia memahami, teliti, mengamalkan, menghayatilah. Tapi moga-moga maksud ini juga kita akan termasuk dalam golongan orang yang membaca. Apa dia? Bacalah Al-Quran, iqra'ul Quran. Maka sesungguhnya Quran ini dia mai pada hari kiamat nanti, dia hadir hari kiamat nanti menjadi pensyafaat bagi orang yang dulu pernah baca dia. Ni tengok. Sebab tu dalam hadis yang lain juga sebut, yu'ta bil Quran yaumul qiyamah wa ahlihi alladhina kanu ya'maluna fi bihi taqaddumu suratul Baqarah wa Alu Imran. Ada hadis tu. Orang yang dulu bila dia baca Quran surah Al-Baqarah dan Imran dan dia mengamalkan apa yang ada dalam Al-Baqarah dan Imran, maka ringkaskan surah ini, Quran ini menjadi teduhan bagi dia pada hari kiamat. Allahu Akbar. Tapi disebut dengan mengamalkanlah. Contoh dia kan Quran kan juzuk Baqarah je kat 3 juzuk kan. Masuk dan mereka masuk langkau ke juzuk yang ketiga. Itu antara dia. Sebab tu kalau tengok antara daripada dia, ayat kursi dan ayat ta'akhir dalam 286 dalam surah Al-Baqarah dan juga Ali Imran. Dua surah ni akan menjadi lembaran untuk kita ni jauh daripada kepanasan. Hadis Muslim sebut. Itu antara dia. Kemudian kita lihat dalam hadis Ahmad ada sebut, as-siyamu wal Qur'anu yashfa'an lil 'abdi yaumal qiyamah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Al-Quran, as-siyam, puasa, wal Quran, dan Quran, yashfa'ani, menjadi kedua-dua ni menjadi pensyafaat lil 'abdi yaumil qiyamah, bagi hamba-hamba pada hari kiamat yang baca Quran dan yang berpuasa. La ilaha illallah Tuhan Haji Nazri. Ramadan kita puasa confirm insya-Allah. Dan tolong kita baca Quran. Jelas maksudnya syafaat ini daripada Al-Quran lain daripada syafaat yang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betul? Ya. Syafaat orang-orang yang soleh, Quran syafaat ni banyak. Tapi tak boleh lawan lah syafaat Nabi Muhammad tu paling dipanggil. Itu special gifted lah yang Allah bagi. Dengan syarat dia dalam hadis sebut orang yang tak minum arak, orang yang tak minum arak, mudbinul khamri, lepas tu wal'aqulil walidain, yang dia tak pernah derhaka mak bapak dia. Yang ketiga ad-dayus, iaitu dayus. Tahu apa dayus? Yang jenis Nabi sebut orang yang suka yang biarkan anak bini dia nak buat apa buatlah, nak pakai apa melantak pergi yang berarti this new and trendy. Kita lebih kurang dalam bahasa shampoo, new and trendy kan. Ni laki dayus, bini dia nak keluar dengan siapa ke,
Anak dara dia nak keluar jantan mana ke, tak apa, yang penting jaga keselamatan. Kita jaga kita. Kan? Dia biar anak dara dia naik motor dengan siapa, dia biar bini dia ikut dan. Pakai apa menatang, pakailah. Yang penting jangan buat something dengan orang lain, kata dia. Yang penting, jangan kena, you kena amanah, you kena sekian. Tapi dia biar, tak kira. Maka ni suami dayus yang Allah tak akan berikan mana-mana pihak untuk sampaikan syafaat kepada dia. Termasuk Allah, orang macam ni, Allah tak berikan tazkiyah, recommendation. Bahkan yang paling dahsyat, Allah tak pandang orang-orang tiga ni. Minum arak, lawan mak bapak. Yang ketiga, iaitu lelaki atau suami yang dayus. Tak mencegah kemungkaran ke atas anak-anak dia dan juga isteri dia. Okey. Jadi dalam hadis sebut dari Ahmad dari ni, puasa dan juga baca Quran, dia akan menjadi pensyafaat pada hari kiamat. Ya? Kenapa? Sebab, tengok ni. Allah tanya puasa. Kenapa kau nak bagi syafaat kat dia? Ini munaqasyah. Dialog yang bukan kata ni, sebab tu kata ni hebat. Hari ni Nabi bagi tahu dah. Apa dialog dia? Kenapa kamu wahai puasa? Kenapa kamu nak bagi seseorang itu syafaat? Apa puasa jawab? Rabb, ya Rabb, Tuhan. Mana'tuhu ta'am wasyahawat bin nahar fasyafi'ni fihi. Wahai Tuhan, aku larang dia makan dan bernafsu syahwat pada siang hari. Dia baru kahwin, baru menikah. Ni sekarang nikah online ni. Kan? Tersorok muhung lah. Kalau orang baru menikah, tersorok muhung lah. Kan? Zaman-zaman Haji Nazi, silap zaman CEO pun sama juga. Kan? Orang baru menikah ni, dia punya ketak, gede-gede ketak. Kan? Dia punya al-maranyamu, al-manggatalu tu dia menjadi-jadi. Kan? Jadi, tiba-tiba dia menikah online. Baru dia menikah online baru ni. 2 minggu lepas kawan kita menikah online juga. Seorang ni lah, sahabat, follower lah. Saya nasihat dia, hati-hati ya, di jalan raya, dia kata. Hati kita punya apa? Kita punya hati dia. Nasihat. Okey, dia kata hati-hati di jalan raya. Terburu sesaat memberita sebanyak ayat. Gua tahu tak ni kan. Jadi hak kita lama menikah 40 tahun 50 tahun ni tak apalah kan. Tengok muka pun repot, dagang kedot kan. Jadi jaranglah kan tengok apa abang ni berkata. Jadi tapi nak bagi tahu ni, puasa ni bila Allah tanya, pasal apa hang nak bagi dia syafaat? Allah tanya ni. Pasal apa hang nak bagi dia syafaat? Dia kata apa kebaikan dia? Dia kata gini, ya Rabb Tuhan, mana'tuhu at-ta'am wasyahawat bin nahar. Kerana aku ni mencegah dia tak makan kerana dia puasa, aku cegah dia makan. Jangan makan. Dia tak makan, hei Tuhan. Bukan Allah tak tahu, Allah tahu, tapi ini dialog. Yang kedua tu, dia berkeinginan untuk melayan nafsu dia dengan isteri dia. Dia tak berani. Pasal apa? Pasal aku. Wow, gitu. Fantastic. Amazing. Kan? Di siang hari. Malam tu on the way lah. Tak kira lah on the way ke underway ke whatever kan. Tapi nak cerita ni, panjang. Sebab kita puasa Haji Nadri, 13 jam dia tak? Kalau katalah pukul 6, sampai pukul 6 petang ni, dah 12 jam. Campur pukul 7, dah 13 jam. Campur 7.30, 13 jam setengah. Maksud dia, kita tak makan lebih daripada tidur. Kita tak makan lebih daripada minum. Kita tidur lebih kurang 12 jam setengah saja. 11 jam setengah. Tapi 13 jam setengah, kita kena puasa. Maka, layak orang dapat syafaat. Yang keduanya, Allah tanya Al-Quran. Apa kehebatan kau nak bagi dekat kawan ni syafaat, wahai Quran? Lalu Quran menjawab, iaitu, mana'tuhu an-nauma bil-laili. Mana'tuhu an-nauma bil-laili. Kerana aku ni disuka baca di waktu malam. Aku ni dibaca waktu malam. Dia baca sampai penekat, dia boleh sama ada bangun awal atau tidur lewat. Kerana dia baca aku. Ini tuan-tuan, sebab tu Quran ni, penghayatan ni kalau boleh, banyakkan baca di waktu malam. Khususnya sebelum kita solat subuh, dapatkan bacaan tersebut.
Kita bangun, kita baca. Ataupun kita balik rumah lepas Isyak, nak tidur, kita baca Quran. Lepas tu kita estimate tidur kita lebih kurang pukul 10, tak kita tidur pukul 11 sebab baca Quran. Lalu kata Quran dan puasa, Ya Rabb, syafi'ni, tolonglah jadikan aku ni pensyafaat kepada orang yang puasa dan orang yang baca Quran. Itu saya nak bagi tahu, subhanallah, alhamdulillah, sebenarnya banyak benda yang kalau kita buat merupakan our guarantor, penjamin kita untuk dapat kebaikan di hari akhirat. Belum kita cerita Haji Nazri tentang sedekah lagi. Sedekah ini seperangkat jadi payung kita, mangkik daripada kubur jadi payung kita daripada panas. Banyak mana macam tadi 900 orang bayar bagi sedekah sumbangan 12,000. Maksa jatuh seorang RM1 berupang seorang kurata dia. Kan? Pada saya 900 orang tu tak banyak lagi tu. Kan? Ataupun 12,000 tu. Kalau 12,000 kali dengan 12,000 12,000 Ustaz. So jumlah satu kepala berapa dapat? 10 ringgit. Dia kena tolak yang bukan Islam semua Ustaz. Ada lagi. Oh macam tak apa. Kita orang bukan Islam ni mana lah tahu dia akan dapat kebaikan. Kita doa kat dia. Lepas tu ada orang tanya, bolehkah orang bukan Islam bayar fitrah? Sapu je. Ambil je. Sebab di Kelantan baru ni keluar dalam berita, satu Cina ni namanya Robert kan nama dia. Dia Cina. Okay. Di Kelantan. Dia pergi cari amil fitrah tu. Setiap tahun dia bayar zakat. Dia bayar fitrah. Dia pakai kategori nombor 3 yang berah RM21. Dia bini dia, anak dia 2 orang, mak pak dia 2, 6 orang. Mana dia 100 lebih dia bayar. Apa sebab dia? Antara tadilah. Dia kata dia rasa seronok dan dia kata rezeki dia tak betul-betul. Kalau orang kapiak boleh percaya, Melayu botek teruk. Kalau orang kafir percaya, orang Melayu botek teruk berbenar lah jawabnya. Dia kata, kawan nak derma mendek kita dia kan. Bantuan BPN pun tak masuk lagi dia. Jenuh dak kira BPN tak habis. Kan, ni orang kita kadang-kadang ya. Sebab tu saya nak bagi tahu banyak sebenarnya kesan-kesan daripada bacaan Al-Quran dalam kehidupan kita, dan juga kebetulan kita puasa, ambillah peluang tuan-tuan. Lepas tu nasihat saya ni, saya beritahu ginilah pandangan. Malang Haji Nazri dan semua sahabat-sahabat, ahli-ahli bakit, Badan Kebajikan Islam Telekom, malang bagi kita kalau kita ini berpuasa tapi tak baca Al-Quran lagi. Dah lewat sangat dah masuk malam 20 dah. Kalau nak habis sehari sejuzuk pun belum tentu habis, tak habis. Dan itu bukan matlamat sebenarnya. Kena faham ya. Quran bukan berkat semua kena khatam Ramadan. Tak ada dalil, tak ada nas pun. Tapi ini amalan. Amalan ulama-ulama yang hebat. Kita ambil lah cenderungan amalan mereka yang baik. Tapi kalau langsung sejuzuk pun tak baca, pada saya satu keaiban dalam bulan Ramadan. Saya tak kerti baca Ustaz. Nak baca macam mana? Haram. Tak tahu nak baca. Tak pandai. Jangan cari reason lah. Telefon mana Ustaz? Kan tengok ni sekarang Haji Nazri duduk di Ipoh. Kan? Saya dekat Kuala Selangor jauh tu. Dekat hampir 250 km. Saya silap hari bulan. Dekat-dekat lah. Tapi kita boleh bincang. Contoh dia. Haji Nazri telefon saya. Ustaz, tolong dengar sekejap Ustaz. Saya nak baca satu surah. Ustaz tolong tasbih. Haji pun baca. Saya pun dengar. Okey, mantap Haji. Jumpa lagi malam esok. Contoh dia. Boleh. Boleh. Manusia ni nak macam mana? Budaya Ustaz ya. Ya. Manusia ni macam mana nak berjaya kalau banyak sangat alasan. Nak 1000 apa? Orang kata tu nak 1000 daya, tak nak 1000 dalih. 1000 dalih. Terus ada bohong. Saya pun baca Quran dulu pun biasa je. Bukan reti ingat pun. Saya ingat mungkin Haji Nazri dengar dalam YouTube saya. Saya baca Lam Yakuni. Ingat surah Lam Al-Bayyinah tu? Kan. Ulaika orang Kedah. Ulaika hum syadul bariyah. Patutnya bariyah. Tok guru tu tekan kepala ribah dengan rotan terketak-ketak bro guys. Malu guys, malu. Sebab
Budak-budak perempuan kan ramai sebelah tu, Allah, I'm very malu guys. I teriak guys. Sampai I from my rumah guru saya dah balik on the way to my grandmother house. So I'm cry guys. I'm cry because I'm very shame, I'm very shy dengan my iya. Ula apa dia? Syarul Bariyah. Ulang balik Syarul Bariyah. Maksudnya ikahum syarrul bariyah. Dia dah meninggal dah, Ji. Nama Pak Lang Syahri dia meninggal dah. Masa saya balik Pakistan dulu, masa drama-drama, dia dengar berita dia rupanya dia lumpuh, dia stroke. Dia kena angin MR tu. Bila saya pergi jumpa dia, ayah siping ayah saya. Ayah dia pun kawan duduk merapu. Mana dia pun geng-geng apa nama Pok Yeye ni, abah saya dengan dia dulu ni biasalah. Orang dulu kan bola Pok Yeye Quran pandai baca. Kan? Kita janggut je panjang, Quran haram tak kerti baca. Ini masalah. Dulu Pok Yeye pandai baca Quran kan. Sebab tu bila jumpa dia teriak sebab orang seruk teriak ni tahu tak bunyi suara. Teriaklah Pak Lang ni, terima kasih banyaklah. Selama mana saya hidup saya baca Quran, hasil Pak Lang lah yang mencelikkan saya pada buta Quran. Teriak tu. Teriak tak bunyi, orang seruk ni teriak tak bunyi. Sebab betul. Abah saya pun romantik ke, dia pun teriak, kawan teriak dia pun teriak. Dah meninggal lama dah dalam sangat dalam 15 tahun lalu lah. Tapi dia dengan isteri dia lah mengajar saya. Jadi nak bagi tahu kalau saya tak pulun, saya tak baca. Lepas bila kita minat, berarti minat tu penting. Pergi belajar di Pakistan, kita membetulkan bacaan kita. Kan? Macam azan juga. Dulu saya azan kat masjid tapi tak sedap. Sedap cara kita lah budak-budak. Kan? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ingat tak? Itu budak-budak punya. Kan? Hayyalah solat. Bila kita dah minat azan, kita suka, kita fall in love tentang azan dan Quran, kita pun tarik azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dengar, Masya Allah kan. Kan? Hayyalah solat. Ambil semayang tu, terlupa basuh kaki. Punya sedap. Apa bang? Sedap kan? Bukan macam tidak. Nak begitu apa dia? Mari mana saya dapat benda tu? We must study about that. Guys, ladies and gentlemen, what I want to say to all of you petang ini, nak bagi tahu sesuatu yang kita minat, kita akan mendalami. Sebab tu jadilah orang yang minat dengan Quran. Jadilah orang yang cinta dengan Quran. Baca. Asal dapat Quran dia akan baca lagu. Asal dapat Quran dia akan berlagu dengan bacaan. Subhanallah, subhanallah. Tengok. Ya. Tuan Haji tahu tak Qori antarabangsa kita? Yang bernama Ustaz Syukri, yang suara dia dalam TV3 Al-Fatihah tu. Kan? Haji tahu tak adik-beradik dia berapa orang? Berapa orang, Ustaz? 19 orang, Haji. Masya Allah. Kalau saya 12. Betul, ramai juga ya. Ayah dia tak pernah kerja telekom, Haji. Ayah dia ni hanya kerja biasa kampung je. Tapi boleh katakan semua anak dia boleh baca Quran. Ni contoh dia. Allahu Akbar. Dan dia meninggal. Dia meninggal dah. Dia baru meninggal baru ni. Bayangkan anak dia 12 orang baca Quran. Ya Allah, betapa besarnya pahala kat dia. Betapa besar banyak pahala dia didik anak dia baca Quran. Ini subhanallah. Dia bukan ustaz selebriti, tak pernah tengok ada duk ceramah-ceramah perdana apa, tak ada. Tapi orangnya very cool, low profile. Ni kena bagi tahu apa nama ni, Haji Tuan Yazid kita, TM Terengganu kan. TM Terengganu, Tuan Haji Yazid. Tuan Terengganu kan. Pun masya-Allah. Jadi maksudnya nak bagi tahu bahawasanya jadilah para pecinta Al-Quran. Itu yang paling baik. Sebab bila orang tanya, ada orang tanya baru ni dia Quran kan, orang tanya ada daripada rakan dakwah Yadim daripada Kelantan. Dia tanya, Ustaz, budak-budak muda baru masih siswa lagi, universiti lagi. Dia kata macam mana kita nak tanam rasa cinta pada Quran. Saya tanya dia, awak ada gawe tak? Dia budak Kelantan. Kata dia mau ada gawe ke tak? Nama dia apa? Hafi ke apa nama dia? Dia kata Hafi, demo ni ada gawe ke tak? Dia senyum lah. Tak ada, Ustaz. Dengan tipu kawan kata dia. Budak-budak muda ni kata cinta, benda tak ada masalah. Cerita kita cakap Kelantan.
Kalau seseorang, saya kata, seseorang tu dia ada gawe. Dia ada girlfriend. Jadi setiap hari tu, jenis, kan ada lagu. Siang ku nantikan, malam ku mimpikan, oh kasih. Kan ada lagu dia buat. Kan? Maksud apa dia? Rindu semua. Tatap muka gawe dalam handphone. Tengok kata-kata gawe. Dia kata, abang. Jika mu tiada satu kerinduan buat saya. Bila mu ada sebelah, rasa semangat nak kerja. Jadi, itu semua kerja gila tu. Itu daripada, itu cinta. Sama dengan Al-Quran. Cuma saya kata cinta manusia sahabat-sahabat daripada Bakit, cinta dengan manusia belum tentu kita miliki dia. Betul tak Haji? Haji dulu pun sebelum kahwin dengan isteri sekarang ni mungkin ada orang lain. Jangan macam tu Ustaz. Contoh. Nampak geling pula dah. Nampak ada parti orang dapur dah. Takut rupanya. Nampak je takut rupanya. Jadi, samalah Tuan Haji pengurus besar Telekom Malaysia ke, dia mesti ada masa belajar dulu, ada dia minat orang, dia cinta. Tapi ingat, cinta orang, kita tak dapat pegang dia. Tak semesti boleh pegang dia. Tu kena ingat. Sebab dia tu milik Allah. Allah punya kuasa. Hang bercinta lama tu je. Sebab tu ada boni kat Kelantan, sanggup terjun getok Setai Ismail. Jambatan Setai Ismail dia tanggup terjun. Sebab apa? Sebab cintanya tak berbalas. Dia nampak tak? Dia jadi gila macam tu. Kan? Jadi macam gila, tak ketahuan orang Kedah kata. Jadi, nak bagi tahu, bila kita cinta orang, belum tentu dimiliki. Cinta 7 tahun, tiba-tiba, dikahwin orang lain. Kalau kita cinta dia, ingat sahabat-sahabat Bakit sekalian, kalau cinta orang kerana Allah, you happy. Alhamdulillah. Kan? Dia dah kahwin. Selesai masalah. Tapi susah kan? Cakap pandai lah kan? Cakap pandai. Pengalaman tu mungkin ada ya Haji Nazri ya. Contoh dia. Tapi kalau cinta Al-Quran, insya-Allah kita dapat miliki kat mana? Bukan pasal dunia tak nampak apa Ji. Ji baca tak nampak apa. Quran tak meski fizikal tak ada apa. Tetapi fizikalnya kita akan kecap pada hari kiamat nanti. Ya khairat. Nampak tak? Ini yang paling penting. Sebab tu sahabat-sahabat Bakit semua, so jangan lepaskan peluang, ambil peluang ada 10 malam lagi atau 10 hari lagi, insya-Allah start balik. Siapa tak pandai, cepat cari orang yang boleh baca Quran, refer dekat dia insya-Allah. Tolong jangan baca Quran seorang-seorang, takut syaitan masuk. Jadi itu antara yang boleh yang kita, ataupun ingat Bakit ada buat banyak Quran tak Haji? Ada buat tadarus Ustaz. Alhamdulillah. So kalau boleh tadarus ni, kalau boleh, janganlah berhenti dekat bulan Ramadannya. So somebody as volunteer, kalau tak ada kuliah Zuhur, okey kita mulakan waktu kuliah Zuhur. Siapa nak makan sebelum sembahyang Zuhur, kalau ada kuliah tu lain lah, mungkin dia ada masa dia take time, long time. Jadi mungkin dia orang nak sembahyang lepas sahaja solat Zuhur, kan imam tu pendekkan doa, buka dalam surah Al-Baqarah. Dia baca Alif Lam Mim. Semua ikut Alif Lam. Kalau baca macam tu, takkan dalam 10 tahun tak habis. Maksud dia ada benda yang kita rasa rughbah. Rasa kita nak mendalami Al-Quran tu sendiri. Orang pun akan ikut. Buka Quran akan ikut. Semua. Sebab sekarang kita ada handphone. Kita boleh install. Okay, bila imam nak Assalamualaikum, doa, pusing-pusing, jangan salah-salah lagi. Buka sikit ayat dia, iaitu pada kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Orang akan ikut. Khatam Al-Fatihah. Besok pula Alif Lam Mim. Waku Alif Lam Mim. Baca. Walaupun setahun dapat 5 juzuk pun Alhamdulillah. Sebab Allah bukan nak bincang hang habis tak habis baca. Tapi Allah nak tanya hang baca ke tidak? Bab kejayaan ini adalah di tangan Allah. Jangan duk tanya hang berjaya ke tidak, itu bukan persoalannya. Persoalannya hang usaha ataupun tidak. Itu insya-Allah moga-moga Bakit Perak, Ipoh khususnya TM
akan sentiasa mendapat naungan dan syafaat dengan Al-Quran pada hari kiamat nanti insya-Allah. Wallahu a'lam haji. Saya ingat masa pun dah panjang kot kan. Alhamdulillah. Wallahu a'lam. Itulah macam yang kita cakap dari awal Ustaz. Memang kalau dengan Ustaz Haslin, kalau sejam tak cukup. Dia punya tepat, dia punya padu, nas, dalil semua. InsyaAllah penuh bagi kita semua. Alhamdulillah, jazakallah khairan kathira Al-Fadhil Ustaz. Terima kasih banyak-banyak Ustaz di atas kesudian. Walaupun dalam keadaan kesihatan tu agak kurang sikit Ustaz, tapi Ustaz dapat menyampaikan dengan sangat-sangat baik sekali. Saya mewakili Bakit Perak dan khususnya TM Perak mengucapkan jutaan terima kasih yang tidak terhingga di atas kesudian Ustaz berkongsi ilmu, mengimarahkan lagi taman-taman syurga kami insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Amin. Semoga kami akan terus dapat bekerjasama lagi dengan Ustaz di lain waktu insya-Allah. Saya mewakili diri saya dan juga Ustaz juga ingin juga mengucapkan jutaan terima kasih kepada semua penonton-penonton yang sudi hadir, yang sudi untuk menonton majlis ilmu kita pada hari ini. Baiklah, dengan itu berakhirlah sudah ceramah perdana nuzul Al-Quran kita pada hari ini. Kita tutup majlis kita Ustaz dengan tasbih kifarah dan juga surah Al-As. Subhanakallah. Wal 'asri innal insana lafi khusr alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw wa tawassaw. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam bisawab. Terima kasih Ustaz. Ampun dan maaf sekiranya terdapat seburang kekurangan maupun kekilafan daripada saya. Terima kasih banyak-banyak Ustaz. InsyaAllah kita berjumpa dalam majlis ilmu lain. Banyak Haji kalau ada salah silap dalam bicara dan mungkin tergurau yang mungkin tak tempat. Dan pesanan terakhir insya-Allah kepada semua malam terakhir ni kita nak tikah kat masjid tak boleh. So kita di rumah, so kalau boleh tidur setempat satu kawasan yang paling contoh mungkin tingkat bawah ke ramai. Anak perempuan tu tak asingkan, mana tu mudah untuk gerak anak-anak untuk buat solat-solat tahajud dan berqiyamul lail. Tuan insya-Allah. Kita buat insya-Allah. Walaupun dapat 2 rakaat menjadilah untuk bertahajud. Wallahu a'lam. Baik, itu saja Ustaz. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.